Hai korang, selamat datang ke channel saya. Oke, hari ini saya nak share sedikit tentang tanaman Syngonium. Ini saya ada Syngonium Wendlandi. Ini Syngonium Wendlandi koleksi saya yang dah rimbun. Saya ada Wendlandi. Lepas tu saya ada Syngonium yang warna putih macam ni. Cantik kan? Ini Syngonium warna putih yang saya punya. Dan yang ke belakang tu Syngonium ini juga sama, Syngonium yang warna putih. Ini pun sama, Syngonium yang warna putih ni. Cuma yang ini dia masih agak kecil. Jadi Syngonium jenis yang ni, kalau dia masih kecil, warna putih dia memang sangat pekat macam ni. Nampak? Dia sangat pekat warna putih dia kalau dia masih kecil. Lepas tu kalau dia dah besar, dia punya warna putih ni akan semakin hilang. Macam ni. Ni yang dah besar, ni warna putih dia makin hilang. Tapi masih ada warna putih dekat bahagian urat-urat daun dia. Ini Syngonium putih saya yang dah rimbun dan dah besar sangat. Sangat cantik. Cantik sangat. Dia dah besar. Tengok. Dia punya akar. Dia punya batang banyak sangat. Sebab ni saya selalu potong-potong dia dulu. Lepas tu sekarang dia dah jadi rimbun. Nampak? Dia dah jadi besar. Cantik sangat. Nampak? Dia punya warna putih tu agak kurang sebab dia dah makin membesar. Tapi warna putih tu tetap ada dekat urat-urat daun dia ni. Cuma tidak secerah kalau dia masih kecil. Kalau dia masih kecil, dia punya warna putih tu cerah sangat. Tengok. Ini saya dekatkan yang tadi, yang anak dia dengan yang dah lebih besar dari dia. Tengok daun dia. Lain kan? Ini yang putih ni yang masih kecil. Ini yang sudah besar. Syngonium jenis ni dia memang akan berubah dia punya warna kalau sudah besar macam ni. Nanti kalau makin besar, kalau dia dah makin besar dari ni, rupa dia pun akan lain. Dia tak akan jadi macam ni. Rupa dia akan jadi lain. Memang lain. Dia punya daun ni akan macam terbelah.
Dia macam akan berpisah daun dia. Dia macam ada telinga. Dia akan menghasilkan telinga panjang dekat tepi dia nih kalau dia dah besar dari ini. Tapi buat masa sekarang saya punya tak ada yang macam tu, sebab belum ada lagi. Yang paling besar yang ni. Ini yang paling besar saya punya. Oh ya, untuk yang Syngonium wendlandi tadi, yang ini pun dia masih boleh membesar. Dan dia punya daun ni pun, kalau tidak silap saya, dia punya daun ni pun boleh berpecah, macam boleh terbelah-belah. Dia macam menghasilkan macam telinga dekat bahagian atas nih, dekat sini dengan dekat sini, kalau dia dah besar. Cantik kan? Cantik sangat. Untuk Syngonium wendlandi ini pun dia boleh memanjat tinggi. Contohnya macam yang saya punya nih, dia dah agak memanjat. Yang ni, tengok, dia dah mula memanjat. Ni turus dia saya letak. Ni batang kayu biasa saja. Saya letak batang kayu ni dekat dalam pot dia, macam ni. Saya letak yang panjang sikit, yang sesuai dengan pot ni. Nampak dia dah mula, dia punya akar tu dah mula menempel dekat batang kayu tu. Tengok, ni akar dia dah menempel. Ni akar dia. Tuh, nampak? Dia dah mula menempel. Nanti semakin lama dia juga boleh memanjat tinggi, sangat tinggi. Sama dengan ni juga. Ini pun saya dah letak dekat dia punya turus. Ini saya pun dah letak dia punya turus. Nampak tu turus dia. Besar sangat. Cantik. Ini turus yang saya letak dekat Syngonium putih saya ni. Ini kayu je, kayu biasa. Tu nampak, dia punya akar dah banyak melekat dekat kayu ni. Syngonium memang macam tu cara tumbuh dia. Dia memang tumbuh merambat. Besar sangat. Besar kan? Cantik. Itu je jenis Syngonium yang saya ada. Untuk cara-cara jaga Syngonium ni, kalau cara saya jaga, untuk cahaya, korang jangan letak Syngonium dekat tempat yang panas atau tempat yang banyak sinar matahari. Sebab Syngonium dia tak suka cahaya yang banyak sangat, dan dia tak suka tempat yang panas sangat. Syngonium ni tanaman yang suka tempat yang redup-redup. Korang letak Syngonium dekat tempat dia redup. Ada juga Syngonium yang jenis dia tahan dekat tempat yang panas, tapi kebanyakan Syngonium
dia lebih suka untuk tumbuh dekat tempat yang agak sejuk atau agak redup. Cahaya yang Syngonium perlukan kira-kira, kalau saya kira-kira 80% paling panas lah, paling maksimum. Tapi yang ini saya letak agak-agak 70% cahaya matahari. Untuk tanah, saya guna tanah biasa. Kadang-kadang saya ada juga campur tanah biasa dengan pasir, ataupun saya campur dengan sekam padi. Pasir dengan sekam padi ini dia mampu untuk mengurangkan risiko tanaman Syngonium korang daripada busuk akar. Pasir atau sekam padi ini dia dapat memudahkan air di dalam pot atau di dalam pasu untuk keluar dengan cepat. Kalau air itu keluar dengan cepat, maka Syngonium korang akan sentiasa sehat, sebab air tidak bertakung dalam pasu korang terlalu lama. Oke, untuk baja, biasanya saya letak baja 1 kali sebulan ataupun 2 kali sebulan. Dan baja yang saya guna ialah baja organik, sebab baja organik ni bagus sangat untuk tanaman. Kadang-kadang ada juga guna baja kimia, tapi saya lebih suka guna baja organik sebab baja organik ni dia tidak mudah merosakkan tanaman kita. Tapi kalau baja kimia, dia punya kadar nitrogen dan apa semua tu dia agak tinggi, jadi agak bahaya sikit untuk tanaman. Kadang-kadang ada juga saya guna baja yang main sembur, yang pakai air, letak dalam air, lepas tu siram atau sembur guna spray dekat bahagian daun dia ni. Saya sembur tu untuk baja daun lah, untuk gemukkan tanaman kita. Oke, seterusnya pasu. Pasu ni saya sesuaikan saja dengan tanaman saya. Saya sesuaikan dengan saiz tanaman saya. Contohnya macam Syngonium wendlandi saya ni saya letak dekat pasu yang kecil saja, sebab saiz dia pun tak terlalu besar, dan Syngonium ni masih boleh hidup dalam pasu ni dalam kira-kira 1 bulan. Dari sekarang kira-kira masih dapat hidup dalam 1 bulan. Untuk yang besar ni pula, saya berguna pot yang tidak terlalu besar juga. Ini sebenarnya boleh pindah dekat pasu yang besar sikit, tapi pasu yang ni pun masih okey untuk dia. Tapi kalau korang nak Syngonium korang cepat besar lagi, kalau saiz dia dah macam ni, korang boleh je pindah dekat pasu yang besar sikit. Okay, untuk penyiraman, saya tak buat macam jadual. Saya cuma siram kalau perlu. Okay, contohnya kalau hari ini hujan, saya tak akan siram Syngonium saya, sebab tanah dia dah basah. Jadi kita tak boleh siram terlalu kerap Syngonium kita, sebab takut terjadinya busuk akar. Kalau kita siram selepas hujan, takut nanti air dalam pasu dia tu melekat terlalu lama, jadi boleh menyebabkan tanaman Syngonium kita jadi mati. Biasanya juga untuk penyiraman ni saya akan buat macam ni. Oke, saya
ambil pasu saya ataupun tanaman saya macam ni, ataupun saya cucuk jari saya dekat tanaman saya ni. Saya cucuk kira-kira 1 cm. Lepas tu saya rasa kalau dia punya tanah tu masih rasa macam basah-basah, saya tak akan siram. Tapi kalau saya rasa dia dah kering, tak ada air, baru saya siram. Okey, rasanya itu sajalah untuk kali ini. Saya harap video ini dapat membantu korang untuk menjaga tanaman korang dengan baik. Okey, korang jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Korang boleh juga share video ini dekat rakan-rakan korang. Lain kali saya akan buat video baru lagi tentang tanaman lain. Oke, terima kasih tonton video saya. Bye.